Hai, Assalamualaikum guys. Bersama aku lagi Faiz Zanal. So baru ni aku ada test 1X flagship smartphone yang dilancarkan pada tahun 2019 dan masuk tahun ni sekitar almost 3 years dah usia dia. So ini dia Sony Xperia One. Masa tahun 2014 harga dia adalah 4,300 kat Malaysia punya harga. Tapi sekarang ni harga dia adalah RM600 ke RM700 korang boleh dapat dah untuk yang terpakai, bukannya yang barulah. Tapi ini adalah import daripada Jepun, Docomo set, bukannya official Malaysia punya set. Tapi still usable untuk kita nak gunakan dekat Malaysia. Tak ada masalah yang besar sangat pun. Cuma ada a few things saja yang kita kena consider. Yang pertama adalah aplikasi dia. Ada aplikasi bahasa Jepun dan juga ada aplikasi Jepun. Dan benda tu tak ada masalah yang besar sangat. Sebab boleh disable, boleh delete lah. Dan yang kedua adalah network dia ada a few SIM card dekat Malaysia. Macam Unifa Mobile, Yes ataupun U-Mobile. Network dia tak berapa nak stabil, tapi ada a few yang guna okey je, tak ada masalah. Cuma setakat ni aku gunakan SIM card Maxis dan juga Digi, memang tak ada masalah langsung untuk nak gunakan untuk buat call ataupun dia punya 4G lah. Dan yang ketiga adalah dia menyokong IP rating IP68 water and dust resistant. So untuk yang terpakai ni aku ragu-ragu sikit lah dengan ketahanan IP rating ni, memandangkan kita tahu unit yang second ni kemungkinan besar ada yang dah ditukar ataupun ada komponen-komponen yang tak berapa nak rapat, ada yang kita tahulah kan yang terpakai bukannya yang baru. Kalau baru tu aku yakin jugalah dia punya IP rating, tapi yang terpakai ni aku tak sarankan untuk korang suka-suka bawa masuk air lah. Tapi kalau bawa masuk air tu risiko sendiri. Kalau korang tengok betul-betul rekaan dia memang amat sinonim macam rekaan phone-phone Sony, memang identical. Inilah dia punya DNA rekaan untuk phone-phone Sony. Unit dekat aku ni adalah warna purple dan aku rasa Sony je satu-satunya company yang suka buat warna purple macam ni, dan juga warna dia memang nampak very premium dan juga nampak unik. Kalau perasan dekat semua bahagian untuk back panel ni memang dia ada dia punya curvy design, dan untuk dia punya frame pun ada curvy design, membuatkan kita selesa pegang smartphone ni dan tak rasa kekok, tak rasa tajam pun dia punya bucu tu. So memang sedap je. Sony Xperia One ni juga menggunakan premium material, bukannya material yang biasa. Back panel dia saja menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Untuk frame dia saja menggunakan aluminium, dan untuk skrin depan dia juga menggunakan Corning Gorilla Glass 6. Kalau tengok dekat bahagian sisi kanan ni, ke semua button diletakkan dan nampak lebih kemas. Untuk bahagian bawah ni adalah untuk shutter camera, power button, fingerprint scanner dan juga volume button. So untuk orang yang tak biasa dengan button banyak-banyak macam ni mungkin akan keliru lah. Fingerprint scanner dia bagi aku tidak terlalu laju sangat dan juga tidak terlalu perlahan sangat, tapi kadang-kadang tu dia susah sikit lah nak scan, sebab kita kena letakkan pada kedudukan yang betul. Sebab dia punya fingerprint scanner tu memang ke dalam dan juga dia dihalang oleh power button yang kecil ni tau. So that's why feel untuk nak masukkan fingerprint scanner tu dia macam agak terganggu dengan button yang ada dekat atas dan juga pada bahagian bawah ni. So dia keliru sikit, tapi lama okey je rasa dia. So feel untuk smartphone ni bagi aku tidak terlalu berat sangat tau, dan dia sedap dipegang dan juga rasa very grip lah, sebab dia punya rekaan tu memanjang ke atas. Dia bukannya melebar ataupun besar lebih kurang macam smartphone sekarang ni, bukan. Dia memang very identical. Smartphone Sony memang kebanyakannya design ni macam ni, macam Sony Xperia One Mark 2, One Mark 3, dia punya rekaan skrin tu memanjang ke atas. So that's why untuk pegang secara portrait macam ni memang rasa weird sikit rekaan dia. Tapi kalau korang pegang secara landscape macam ni, memang rasa sangat-sangat grip smartphone ni, rasa sedap pegang sebab dia punya curvy design dekat bahagian dia punya frame ni. Korang akan rasa pengalaman yang best gila, sebab untuk kedua tangan ni tak akan belaga tau. Sebab biasanya kalau smartphone yang melebar ke tepi ataupun design yang normal, tangan kita kedua ni akan belaga kadang. Tapi yang ni tidak akan belaga sebab jarak dia agak jauh sikit dan juga sedap pegang. Rasa memang sangat-sangat grip untuk kita nak hold smartphone ni. Tapi kekurangan dia sikit adalah screen ratio dia tu agak berbeza sedikit tau. So kalau korang expand video tu, dia akan crop lebih sikit je. So itu antara kekurangan dia sikit lah. Tapi ratio screen macam ni bagi aku tak ada masalah yang besar sangat pun, sebab dia punya cropping tu tidak terlalu ketara sangat, dia sikit je lah. Sony Xperia One ni ada speaker pada bahagian atas dan juga speaker pada bahagian bawah. Bagi aku stereo speaker dia, bunyi bass tu memang tak dengar sangat, dan dia punya sound tu agak mendap, dia tidak terlalu kuat sangat. Sebab bunyi dia bagi aku more to plain lah, bunyi macam bunyi yang tak cukup rasa lah. Macam korang masak masakan tu tak tambah garam tu, memang macam tu lah dia punya perumpamaan tu kan. Memang tak berapa nak sedap sangat sound dia. So bagi aku pengalaman menggunakan Sony Xperia One ni untuk tengok video ataupun filem memang tak best. Dia biasa-biasa je. Aku prefer untuk gunakan earphone ataupun headphone. Dan untuk main game tu memang tak feel sangat lah, sebab sound ataupun audio dia tu memang bunyi mendap. Tapi dia ada satu kelebihan untuk bahagian audio dia. Kalau korang
korang dengar video, music ataupun main game, ada few games dia akan menyokong dia punya fungsi yang digelar sebagai dynamic vibration. So dynamic vibration ni akan membuatkan smartphone ni akan vibrate mengikut rentak lagu ataupun video yang korang tengah play tu. So itu akan memberikan pengalaman yang baik lah untuk korang nak layan filem, nak layan video, supaya dia punya feels tu lagi sedap bila korang pegang smartphone ni. Kalau pegang sajalah, kalau tak pegang tu memang useless lah, benda tu boleh disable. Just tekan dekat volume button dekat sini, kita boleh adjust dia punya tahap dia. Ada 1, 2, 3, ada 3 tahap dia untuk vibration. So ada yang kuat, ada yang slow lah. Dan untuk skrin dia saja, kalau kita nak tengok skrin dia ni memang panjang ke atas tau, tapi ini adalah skrin pertama di dunia yang menggunakan panel jenis OLED dengan 4K resolution. Yes, inilah smartphone tu yang dilancarkan pada Mei 2019. Dan dia punya screen display tu bagi aku memang sangat-sangat cantik gila warna dia, of course. Kecerahan itu bagi aku cukup dekat mata aku untuk indoor ataupun outdoor, dan dia punya color tu bagi aku ada kekurangan sikit lah kalau korang buka yang standard mode dia. Ini aku buka yang creator mode tau. Sebab untuk yang dia punya standard mode, dia punya color tu lebih kepada color yang very vibrant, very saturate, membuatkan korang sakit lah mata memandang kalau tengok video dekat Netflix ataupun dekat YouTube. Dia macam over color lah, dia punya HDR tu pun over gila. So that's why aku prefer untuk korang tukar dia punya display kepada creator mode. Mungkin dia punya bateri tu akan makan lebih sikit, tapi dia punya color tu nampak lebih cantik, nampak lebih natural dekat mata korang berbanding dengan standard mode ni. So standard mode ni akan buatkan color tu di enhance lagi. Kalau korang perasan dekat bahagian display screen dia nampak macam cacat sikit kan. Yes, sebab dia punya bezel atas ni lebih tebal berbanding dengan bezel pada bahagian bawah ni. So aku rasa benda ni agak annoying juga, tapi lama-lama aku dah boleh adapt lah dengan size bezel dia kan, yang tebal dekat atas tapi nipis kat bawah. Dan benda ni memang very 2019 lah. Untuk tahun ni of course kebanyakan smartphone dah gunakan punch hole display instead of bezel yang tebal macam ni, tapi gaming phone aku tak pasti tahun ni punya gaming phone macam mana. By the way, smartphone ni tak ada refresh rate tinggi tau, dia hanyalah 60Hz saja. So kalau korang yang tak kisah pasal refresh rate yang rendah tapi memang perlukan sebuah phone dengan display yang cantik dan color yang cukup bagus, this is one of the best untuk korang dapatkan dengan harga sekitar RM600 ke RM700 untuk sebuah X flagship pada tahun ni. So untuk bahagian prestasi dia pula, bagi aku this is not the best juga untuk phone X flagship, sebab dia gunakan chip Qualcomm Snapdragon 855. Memang tak ada 5G dan menggunakan 4G saja. Ada satu pilihan RAM saja, iaitu 6GB of RAM dengan dua pilihan storage 64GB ataupun 128GB, dan ada penambahan external microSD dekat bahagian atas ni lah. So ada dua pilihan, sama ada dual SIM ataupun satu SIM dengan microSD. Aku ada cuba main game macam Call of Duty Mobile dan juga Mobile Legends. Memang dalam masa sejam tu rasa kepanasan memang melampau gila. Sejam pun dah rasa panas. Korang bayangkan kalau aku main dalam masa 2 jam, memang aku tak tahulah apa jadi kat smartphone ni kan. Dari segi bateri dia memang kecil je, tak besar mana pun, 3330 mAh saja. Untuk penggunaan harian aku daripada pagi tu memang sampai tengah hari aku nak kena charge balik lah, dan paling maksimum pun sampai petang. Itu pun aku just buka media sosial dan just ambil gambar je, tak buka game langsung pun. So memang ketahanan bateri dia agak teruk. So kalau korang mencari sebuah phone dengan ketahanan bateri yang bagus, this is not the best, tapi masih okay, not bad jugalah untuk korang yang just buka media sosial, main game sikit-sikit ke. Dan untuk smartphone ni menyokong fast charging 18W. Keseluruhan prestasinya daripada Sony Xperia One ni bagi aku untuk tujuan kerja, macam nak buat sebagai phone Grab Food ke, untuk Foodpanda ke, ataupun anything, ataupun untuk media sosial, nak main game yang biasa-biasa, bukannya heavy sangat, memang boleh beli dan juga memang boleh pakai Sony Xperia One ni. Harga dia RM600 ke RM700 saja. Tapi buat streamers ataupun gamers kalau sana yang memang nak lenjan kau-kau smartphone, nak main lama-lama, memang aku tak sarankan untuk beli Sony Xperia One ni, sebabkan OLED punya overheat dan juga prestasi dia tidak terlalu bagus sangat. Tapi untuk harga dia not bad jugalah. Untuk korang yang tak ada bajet sangat, mungkin boleh consider lah untuk beli Sony Xperia One ni. Last but not least, pada bahagian kamera ni, Sony Xperia One ni ada banyak kelebihan jugalah untuk rakaman video dan juga untuk gambar tu sendiri. So dia menggunakan 3 kamera 12MP wide, ada OIS, telefoto 12MP, ada OIS juga, optical image stabilization, dan juga ada satu lagi sensor kamera iaitu 12MP ultra wide dengan rakaman video sehingga 4K dan juga 30fps. So basically dia punya spesifikasi kamera tu cukup bagus untuk sebuah smartphone untuk kita nak gunakan pada tahun ni. Manakala pada bahagian hadapan menggunakan selfie kamera 8MP dengan rakaman video sehingga 1080p dan juga 30fps. Yang specialnya dengan smartphone Sony ni adalah diorang ada dedicated apps untuk rakaman video yang lebih profesional lah. Macam Sony Xperia One ni dia ada Cinema Pro. So kalau kita masuk Cinema Pro ni, korang boleh nampak kat sini pelbagai setting untuk videografi banyak kat sini kan. Untuk setting resolusi dia, FPS dia, lens, ISO, white balance, shutter, focus,
dan macam-macam kita boleh tengok kat sini. So ini adalah antara kelebihan yang Sony bagi untuk smartphone Sony, dah lebih kurang macam kamera Sony yang tengah guna sekarang ni kan. Tapi dia punya kualiti video tu tidaklah sebagus sangat lah macam smartphone yang baru-baru sekarang ni kan. Of course sebab ialah smartphone ni pun dah usia hampir 3 tahun kan. Tapi not bad jugalah untuk smartphone pada tahun ni dengan harga RM600 ke RM700 kan. Tapi untuk kualiti gambar yang ada cukup cahaya ataupun outdoor, memang dia punya performance untuk gambar tu memang sangat-sangat baik bagi aku. Cuma skin tone tu aku tak berapa nak gemas sangat sebab dia akan menggelapkan sikit lah aku punya kulit wajah tu, membuatkan aku macam nampak lebih gelap daripada yang aku nampak sekarang ni. Lebih nampak terang sikit sebenarnya tau. Aku bukannya gelap tau. Dan satu lagi kekurangan dia, aku rasa untuk portrait mode dia memang agak struggle lah untuk aku nak fokus dekat objek ataupun subjek tu, dan juga aku nak dapat potongan yang baik tu memang agak struggle dan juga susah untuk kamera yang daripada Sony Xperia 1 ni. Cuma untuk gambar biasa dia memang kita boleh dapat gambar yang bagus lah, dan juga ultrawide dia memang cukup bagus juga bagi aku. Cuma dia punya sharpness tu agak kurang sikit untuk ultrawide, dan aku rasa normal benda ni untuk kebanyakan smartphone punya kamera sekarang ni kan. Untuk ultrawide yang sharp tu memang susah nak dapat sekarang ni. Tapi ya, not bad jugalah untuk kamera yang ada pada Sony Xperia 1 ni. Konklusinya bagi aku Sony Xperia 1 ni memang satu pembelian yang memang berbaloi untuk harga yang terpakai sekarang ni. Daripada harga RM4,300, sekarang ni sekitar RM600 ke RM700 sahaja, dengan spesifikasi yang bagi aku cukup-cukup mantap dan juga berkuasa untuk korang nak gunakan pada tahun ni. Yes, walaupun dia punya bateri kecil, tak ada refresh rate tinggi, tapi not bad lah untuk display dia, stereo speaker lagi, and then ada IP rating, ada fast charging, and then kamera yang cukup bagus, ada OIS lagi apa semua kan. So boleh consider lah untuk dapatkan Sony Xperia 1 ni dengan harga yang memang agak affordable untuk korang dapatkan sekarang ni. Macam biasa, link pembelian dekat bahagian description untuk korang nak beli Sony Xperia 1 ni. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku mengenai Sony Xperia 1. Korang boleh kongsikan pandangan korang, pengalaman korang kalau pernah gunakan Sony Xperia 1, dan juga persoalan yang korang nak tanya dekat aku, just tinggalkan saja dekat bahagian komen, okay? So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku mengenai Sony Xperia 1, dan macam biasa kalau korang suka, like, komen dan share video ni, subscribe channel aku, dan berjumpa lagi dalam video. Assalamualaikum. Bye. Best kot smartphone ni. Dia rasa sedap gila pegang. Rasa grip tau.